Habis kita masuk tajuk baru sikit. 3 minit. Baik. Wow. Ustaz. Bab yang seterusnya, wa yustahabbu an tastaqbilal qiblata, dan disunatkan kamu yakni ketika membaca menghadap kiblat. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in sayyida wa inna sayyidal majalisi qibalatul qiblah. Qibalatul qiblah, sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada penghulunya, dan penghulu bagi setiap majlis-majlis adalah menghadap kiblat. Nampak? Ini bahasa kiasan. Macam mana hadis, satu hadis yang walaupun dhaif, ulama menyebutkan dalam tafsir mereka, inna likulli syai'in qalba wa qalbul qur'ani yasin, sesungguhnya bagi setiap sesuatu ada hatinya, dan hati Al-Quran itu yasin. Adakah Quran tu ada hati? Tak ada. Maka bahasa itu kiasan. Maka di sini Nabi sebut dalam hadis yang disebutkan oleh At-Tabrani, dan berkata Al-Hafiz Al-Haythami, yang ulama hadis, isnaduhu hasan, sanadnya baik. Nabi kata setiap sesuatu itu ada penghulunya, dan penghulu setiap majlis-majlis itu adalah menghadap ke arah kiblat. Dan menjadi ni kita tak menghadap kiblat ni, tak ada penghulu. Kiblat tu kiblat tu tapi tak apalah kalau ini kemudahan. Menjadi syiar bagi ulama dulu, mereka akan menghadap anak murid, dan semua anak murid akan menghadap kiblat, seperti yang dibuat di masjid-masjid. Baik, kita sambung kalau tak ada penghulu tak apalah, tak ada penghulu ada pengurusi surau, tak apa. Baik, seterusnya, zai wa yustahabbu an takuna jilsatuka yadhharu 'alayha al-adab kajulusika baina yaday muallimika fahadha huwa al-akmal, dan disunatkan bahawa dudukmu itu menzahirkan padanya adab. Duduk ketika baca Quran, biarlah duduk yang beradab, seperti mana engkau duduk di hadapan guru kamu. Kita orang Melayu bersila, duduk murabba' ni. Kalau orang Arab dia duduklah macam duduk antara dua sujud atau sebagainya. Kadang-kadang banyak juga orang Arab yang duduk secara murabba', bersila. Baik, jadi duduk ketika baca Quran macam mana duduk depan guru, dan inilah yang paling sempurna. Walau qara'a qa'iman aw muttaji'an aw fi firashihi aw ala ghairi dhalika min al-ahwali jaza wa lahu ajrun walakin dunal awaikan hadis. Lalu ditanyakan kepada dia, pasal apa engkau buat macam ni? Mengambil wudu nak baca hadis, bukan gaduh ambil wudu. Dia kata, aku suka untuk mengagungkan hadis Rasulullah, dan aku suka, aku tidak menyampaikan hadis melainkan aku dalam keadaan bersuci dan duduk dengan penuh tegak. Aku suka. Aku tidak akan menyampaikan hadis melainkan aku duduk dalam keadaan ada wudu, dan juga duduk dalam keadaan penuh mengagungkan hadis itu sendiri. Jadi sambungan dia,
Syekh Ahmad Hussein Abdul Karim pegarang kitab kata wa kalamullahi aula bihadza, kalam Allah lebih utama untuk dimuliakan seperti ini. Kalau Imam Malik pun hadis pun ambil wudu, kalamullah ya. Jumhur ulama mengatakan wajib mengambil wudu ketika ingin menyentuh mushaf dan membaca dan juga mengangkat mushaf. Nak pegang dia mesti kena ada wudu. Itu di sisi majoriti ulama. Kita berhenti saat untuk azan. Saya tempat habis satu bawah tu ya. 5 minit insya-Allah habis kot. Jadi imam ni bagi saya azan, Adik tu kan jadi imam ni. Memang saya azan kat bawah. Memang dekat-dekat jadi imam. Ini bawa sekali kacau. Kacau lah azan ni. Pergi dia imam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح.
Bismillah, sambung balik sikit insya-Allah. Wa qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu dan peredaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi insan-insan yang berfikir. Ulil albab, orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah ketika berdiri, duduk dan ketika berbaring, dan mereka berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Baik. Qala al-Imam al-Ghazali, berkata Imam al-Ghazali, fa athna 'ala al-kulli, Allah memuji semua cara mengingatinya, walakin tetapi qaddama al-qiyama fi adh-dhikri thumma al-qu'uda thumma adh-dhikra muttaji'an. Kemudian sesudah Allah mendahulukan berdiri, Allah menyebut pula tentang duduk dan berzikir dengan cara berbaring. Wa ma kana min al-qira'ati fil qiyami bil laili fahuwa afdal, dan adalah sesuatu daripada bacaan Al-Quran dalam keadaan berdiri di waktu malam, yakni sembahyang, maka itulah yang paling afdal, kerana sesungguhnya li'annahu afraghu lil qalba, ia adalah sangat-sangat mengosongkan hati jadi tenang. Baik, Allah cerita orang-orang yang dipanggil ulul albab adalah orang yang ingat Allah ketika berdiri, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Allah mulakan berdiri, kemudian duduk, barulah berbaring. Maka kata Imam Al-Ghazali, ada sebab benda ni. Maka setiap bacaan Al-Quran ketika berdiri di waktu malam, adakah baca Quran sesaja berdiri? Tak. Maksudnya di sini sembahyang. Bila kita sempurnakan zikir itu dalam keadaan sembahyang, kita secara automatik sedang berdiri, maka fahuwa afdal, itulah yang paling afdal. Kerana ketika itu hati akan jadi paling kosong, hati jadi paling tenang, sunyi. Baik. Wa ma kana fi salatin fahuwa afdal, dan apa yakni daripada zikir tadi yang disempurnakan dalam salat, itulah yang paling afdal. Wa aidan ma kana ala wudu'in, begitu juga yang paling afdal yang disempurnakan dalam keadaan berwuduk. Wa fi kullin khairun, dan pada semuanya itu kebaikan. Semua bagus, tapi yang paling bagus kalau dia baca Quran ketika berdiri dalam solat. Ketika itu juga dia ada wuduk, Kalau di luar solat dia ada wuduk, itu yang lebih baik daripada dia tidak ada wuduk. Contohnya, bila kita baca Quran tak ada wuduk, kadang-kadang nak tidur, bagi orang tak ambil sembahyang lah, dia nak baca tabah tu dia hafal, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wuduk tak ada. Maka seorang lagi kawan dia baca tabah juga ada wuduk, maka siapa yang lebih baik? Yang ada wuduk tu lebih afdal daripada yang tak ada wuduk. Baik, jadi cukup sampai tang tu untuk malam ni, insya-Allah. Nanti kita sambung yang seterusnya.
cerita Nabi baca Quran. Aisyah sedang haid dan Nabi letakkan kepala Nabi yang mulia di atas ribaan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi haid tidak menghalang untuk seseorang itu merapati isterinya yang haid walau ketika baca Quran. Nanti kita sambung hadis tu insya-Allah. Jadi malam ni secara kesimpulannya kita faham bahawa sunat baca Quran dengan menghadap kiblat, sunat baca Quran paling afdal dalam keadaan duduk, yakni di luar semayang duduk. Duduk. Adapun berdiri atau sebagainya diharuskan baca Quran dengan cara itu, tetapi pahalanya tidak sama dengan baca Quran dengan duduk. Duduk yang penuh kesopanan. Kemudian kita faham baca Quran dalam sembahyang, kita berdiri masa tu adalah yang paling-paling sempurna, insya-Allah. Jadi cukup sampai di situ untuk malam ni. Ada soalan? Tak ada lah. Jangan tanya banyak pasal apa. Dia melambatkan proses. Saya benda penting ke 10. Baik, insya-Allah. Hari Jumaat ya. Kalau ikutkan memang tidak dikuatkan bacaan pada waktu itu, tak ada pun disuruh kita menguatkan, tetapi tengok huruf setempat. Maksud dia kebiasaan setempat. Kalau tempat itu memang dah biasa dengan bacaan Quran macam tu, tidak ada masalah. Masa kami di Mesir, di Shubra, Masjid Khazindarah tu, dia ada qari dia khas. Jadi qari tu dia akan masuk dalam masjid sebelum zuhur, sebelum masuk azan Jumaat. Qari itulah a'udzubillahi minasyaitanirrajim, orang berimpun baca Quran. Kita hari ni tazkirah lah, tazkirah Jumaat no. Jadi sama lah keadaan dia. Kalau huruf tempat tu tidak ada masalah, maka tak ada masalah. Sama macam isu tarhim, iaitu bacaan tarhim sebelum subuh. Salatu wassalamu ala rasulillah. Kan sebelum subuh tu jadi isu di setengah tempat. Terpulanglah pada orang. Ikutnya ada zaman Nabi baca Quran tu? Tak ada. Tapi boleh nak buat? Boleh ikut tempat. Kalau tempat kita tidak ada komplain dan sebagainya, fatwa pun mengharuskan, boleh. Tapi kalau fatwa tidak mengizinkan, fatwa akan ikut komuniti setempat, sesuai tak benda tu. Selagi dia bukan azan tak ada siapa boleh larang. Tapi yang bacaan Quran di luar ni boleh diputuskan oleh AJK fatwa berdasarkan kesesuaian dengan tempat itu, insya-Allah. Jadi okey, habis soalan tu. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah semua duk tengok muka saya dah. Saya pun nak balik ya. Insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pasangan hidup kami, zuriat-zuriat kami, serta seluruh umat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkan kami di kalangan ahli Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.